Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Imran bin Hud. Saya dari kelas PISMP PI 1619. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan projek inovasi digital yang telah saya buat yang bertajuk Mari Kenali Qalqalah. Baiklah, kita akan pergi kepada pengenalan bagi projek inovasi digital yang telah saya lakukan. Projek inovasi digital yang telah saya lakukan adalah berbentuk lagu. Jadi, penggunaan lagu dalam PDPC adalah salah satu cara didik hibur yang baik untuk digunakan dalam pembelajaran. Ia dapat menjadikan sesi PDPC menjadi lebih seronok serta dapat memberikan impak yang positif kepada murid-murid dari sudut fokus serta kefahaman terhadap isi pembelajaran yang diajarkan. Selain itu, lagu juga dapat menjadi perangsang bagi murid-murid untuk kekal aktif di dalam bilik darjah kerana rentak dan irama lagu dapat menarik minat murid-murid. Menurut Zaharah 2016, kanak-kanak suka mendengar dan melibatkan diri dalam aktiviti musik, ditambah lagi musik boleh memupuk perkembangan emosi mereka. Jadi, oleh sebab itu saya memilih inovasi dalam bentuk lagu sebagai inovasi projek saya pada kali ini. Kita pergi kepada rasional projek. Yang pertamanya, penggunaan lagu dalam proses PDP dapat memberikan kesan yang baik dan menarik minat murid untuk mengikuti sesi PDP di dalam bilik darjah. Yang keduanya, animasi digital dalam proses PDP dapat membantu murid untuk memahami pengajaran yang diberikan oleh guru. Jadi, oleh sebab saya melihat penggunaan lagu ni dapat menarik minat murid serta animasi digital yang diletakkan dalam lagu itu dapat juga membantu murid memahami PDP. Jadi, saya memilih penggunaan lagu dan animasi digital untuk melaksanakan projek ini. Jadi, kajian literatur yang menyokong rasional projek tersebut ialah yang pertamanya, musik dan nyanyian begitu sinonim kepada kanak-kanak dan mampu untuk menarik perhatian kanak-kanak. Malah ia merupakan satu rangsangan yang memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan minda kanak-kanak, terutamanya dalam bilik darjah. Menurut Azam dan Kamariah 2018. Yang keduanya, kajian literatur. Multimedia memainkan peranan yang penting kerana kanak-kanak memerlukan satu pembelajaran yang menarik bagi memastikan proses menimba ilmu dalam kalangan mereka lebih berkesan. Menurut Esa, Baharum dan Siti 2017. Jadi, penggunaan multimedia juga memainkan peranan untuk kanak-kanak itu tertarik terhadap PDP yang kita laksanakan. Sekarang, kita pergi kepada isu dan masalah. Isu yang pertamanya yang saya kenal pasti ialah murid tidak dapat mengenal pasti hukum tajwid qalqalah dengan baik. Isu yang keduanya ialah murid mempunyai masalah dalam mengingat dan mengenali huruf-huruf qalqalah dalam hukum tajwid. Jadi, kajian literasi yang saya dapati berkaitan dengan masalah yang telah saya kenal pasti tadi ialah penumpuan terhadap hukum tajwid perlu diberi penekanan semasa proses PDP di sekolah kerana pencapaian dan masalah kelancaran bacaan tajwid bagi murid adalah agak rendah menurut Rashidah, Nick dan Ahmad 2015. Bacaan tajwid ini merangkumilah sekali dalam termasuk qalqalah. Jadi, ada masalah kelancaran. Jadi, bagi kajian literasi yang kedua ialah berdasarkan kepada DSKP untuk tajuk hukum tajwid, standard prestasi murid seharusnya boleh menjelaskan hukum tajwid yang telah dipelajari dengan betul. Namun, ia masih belum tercapai kerana apa? Kelemahan murid dalam mengingat dan memahami hukum tajwid dengan baik hingga menyebabkan bacaan Al-Quran secara bertajwid sukar dikuasai, menurut Hamir dan Helmi 2019. Jadi, isu yang kedua ni ialah kelemahan murid dalam mengingat dan memahami. Jadi, itu ialah isu dan masalah yang telah dikenal pasti. Bagi objektif projek inovasi yang telah saya lakukan, yang pertamanya, murid dapat mengemukakan huruf-huruf qalqalah dengan betul. Yang kedua, murid dapat mengaplikasi bacaan qalqalah dengan betul dan bertajwid. Objektif yang ketiga ialah murid dapat mengenal pasti huruf qalqalah dengan baik. Bagi skop dan limitasi pula, sasaran projek inovasi ini ialah terhadap murid tahun 4 dalam bidang Al-Quran bagi tajuk bacaan mim sakinah dan qalqalah, tapi saya memfokuskan pada tajuk qalqalah saja.
Apakah kepentingan dan impak projek inovasi ini? Yang pertamanya ialah murid dapat merasakan keseronokan dalam pembelajaran ketika PDPC dijalankan di dalam bilik darjah. Yang kedua, murid akan mudah untuk mengingat huruf-huruf qalqalah kerana saya telah banyak menekankan penggunaan mnemonik dalam lagu yang telah saya hasilkan. Yang ketiganya, kepentingannya ialah inovasi yang dihasilkan akan dapat membantu murid untuk fokus di dalam bilik darjah. Bagi anggaran kos penghasilan produk inovasi ini, tiada kos yang diperlukan untuk membuat inovasi ini kerana ia melibatkan penggunaan aplikasi dan software yang percuma sahaja. Antara aplikasi yang saya gunakan ialah KineMaster, YouTube untuk mendownload -1 dan yang ketiganya ialah PowerPoint. Bagi model inovasi dalam pendidikan, saya telah memilih model proses kreatif terarah di mana model ini memiliki 4 fasa, iaitu yang pertamanya ialah fasa persediaan. Saya telah membuat pemerhatian tentang isu permasalahan yang telah dihadapi oleh murid-murid. Kemudian saya telah membuat analisis terhadap masalah tersebut. Pada fasa imajinasi, saya telah melakukan penjanaan idea dan melakukan sintaksis idea. Pada fasa perkembangan pula, saya telah membentangkan cadangan projek serta membuat penilaian terhadap projek yang telah saya hasilkan itu. Pada fasa keempat, saya telah melaksanakan projek inovasi tersebut dan melakukan amalan berterusan. Okey, bagi cara menggunakan inovasi, yang pertamanya, guru akan mengakses lagu Kenali Qalqalah ini di YouTube ataupun dimuat turun sahaja daripada YouTube. Jadi, langkah yang kedua, murid akan mendengar lagu tersebut dan menghayati lirik yang ditunjukkan. Pada langkah yang ketiga, guru akan menerangkan mnemonik, iaitu saya telah meletakkan koto bajudin untuk mengingat huruf qalqalah. Yang keempatnya, langkah yang keempat, murid akan menyanyikan lagu bersama-sama semula. Jadi, sekarang kita akan pergi kepada lagu inovasi yang telah saya hasilkan. Mari kenali qalqalah. Mari semua kita belajar kenali huruf-huruf qalqalah. Janganlah kita bermalas-malas, nanti tak tahu tersalah baca. Huruf qalqalah ada 5, mari semua kita kenalnya. Koto bajudin itu hurufnya, janganlah lupa, janganlah leka. Ahad, watab, itulah contoh-contohnya. Marilah semua kita sebut huruf bersama. Koto, 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 koto bajudin. Koto, 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 koto bajudin. Koto, 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 koto bajudin. Janganlah kita lupa, takut salah baca. Dan kalau salah baca nanti dapat dosa. Jenis qalqalah terbagi 2, qalqalah sugro, qalqalah kubro. Satu lantunan detakan kecil, satu lantunan detakan besar. Yakbal, taj'al, itulah qalqalah sugro. Marilah semua kita sebut huruf bersama. Koto, 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 koto bajudin. Koto, 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 koto bajudin. Koto, 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 koto bajudin. Janganlah kita lupa 5 huruf ini. Koto bajudin itu cara mengingati.
Sekarang kita pergi kepada maklum balas. Maklum balas pertama yang telah saya terima ialah lirik lagu yang dihasilkan mungkin perlu ditambah baik dan lebih disesuaikan dengan isi pelajaran, iaitu tajuk Kol-Kolah. Temu bual 27 November 2021, Syakir. Jadi maklum balas saya terhadap apa yang telah diberikan oleh Syakir ialah saya telah menambah baik lirik berkaitan isi pelajaran Kol-Kolah, memonik untuk mengingat huruf-huruf serta meletakkan contoh pada lirik yang telah dihasilkan. Jadi jika sebelum ini saya hanya memfokuskan kepada mnemonik, namun selepas penghasilan inovasi ini saya telah meletakkan lebih banyak isi pelajaran serta contoh-contoh aplikasi pembacaan Kol-Kolah ke dalam lirik lagu ini serta meletakkan contoh seperti Kol-Kolah Sugro dan Kol-Kolah Kubro ke dalamnya. Bagi maklum balas yang kedua pula, saya mencadangkan agar inovasi digital yang dihasilkan ini perlu ditambah baik dengan menghasilkan muzik video yang menarik perhatian murid dan bersesuaian dengan isi pelajaran. Temu bual 27 November 2021, Awang. Jadi, saya telah membuat penambahbaikan animasi ke dalam lagu ini kerana sebelumnya hanya lagu saja yang dibuat tanpa meletakkan animasi. Jadi sekarang saya telah meletakkan animasi untuk menarik lagi perhatian murid-murid ke dalam projek inovasi ini. Saya telah tambah baik sedikit sebanyak projek inovasi ini pada bahagian animasinya. Bagi maklum balas yang ketiga, contoh bacaan Kol-Kolah yang diberikan agak sedikit. Temu bual 27 November 2021 oleh Nick Irfan. Jadi, saya telah menambah baik lagu ini dengan meletakkan contoh bagi Kol-Kolah Sugro dan Kol-Kolah Kubro. Jadi saya telah tambah baik semula lirik dengan meletakkan contoh Kol-Kolah. Jadi jika sebelumnya saya hanya meletakkan contoh dua contoh saja, tapi selepas diberikan maklum balas ini saya telah menambah semula dengan meletakkan Kol-Kolah Sugro 2 contoh dan Kol-Kolah Kubro 2 contoh. Itu adalah penambahbaikan yang telah saya lakukan. Bagi pembuktian pencapaian inovasi pula, keberkesanan inovasi kepada murid dalam menghafal huruf-huruf Kol-Kolah. Jadi 90% daripada murid-murid berjaya menghafal huruf-huruf Kol-Kolah dengan baik. Manakala 10% lagi tidak menghafal huruf-huruf Kol-Kolah dengan baik. Bagi pembuktian yang kedua, keberkesanan inovasi kepada murid dalam mengenal pasti huruf-huruf Kol-Kolah ialah 80% daripada murid-murid dapat mengenal pasti huruf-huruf Kol-Kolah, manakala 20% lagi tidak dapat mengenal pasti huruf-huruf Kol-Kolah dengan baik. Bagi pembuktian data yang ketiga, keberkesanan inovasi kepada murid dalam mengaplikasikan bacaan Kol-Kolah. Jadi 70% daripada murid-murid dapat mengaplikasikan bacaan Kol-Kolah, manakala 30% lagi tidak dapat mengaplikasikan bacaan Kol-Kolah dengan baik. Jadi rumusan daripada projek inovasi yang telah saya hasilkan ialah kesimpulannya penghasilan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran adalah suatu perkara yang sangat penting kerana ia akan dapat memberikan impak dan kesan yang positif kepada murid-murid dalam memahami PDP yang diberikan oleh guru. Okey, bukan itu sahaja. Inovasi dalam PDP juga akan dapat menjadikan suasana pembelajaran di dalam bilik darjah menjadi lebih seronok di samping memberikan kefahaman yang lebih mendalam kepada murid-murid. Oleh yang demikian, seorang guru itu perlulah lebih bersifat inovatif dan kreatif dalam melakukan proses PDP agar murid-murid berjaya mengikuti proses PDP dengan lebih baik ketika di dalam bilik darjah. Jadi ini adalah rujukan daripada kajian-kajian literasi yang telah saya jalankan. Jadi sampai di sini saja pembentangan projek inovasi digital yang telah saya hasilkan. Jadi jika ada sebarang maklum balas atau cadangan penambahbaikan terhadap inovasi yang saya hasilkan, bolehlah memaklumkannya kepada saya. Jadi setakat itu saja. Sekian, terima kasih.